Didik TV KPM. Jadi untuk yang ini macam mana kita nak tulis? Jadi sebelum itu saya ingin bertanya kepada anak murid saya. Marilah kita imbas kembali teknik mengarang yang sudah dipelajari. Jadi agak-agaklah dalam kalangan anak-anak murid saya ni siapa agaknya nak cuba jawab teknik mengarang yang sudah dipelajari? Silakan. Cikgu. Arni. Silakan Arni. Teknik mengarang yang sudah dipelajari ialah teknik tohu cokep, iaitu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegasan. Okey, baik. Bagus. Terima kasih Arni. Okey, Cikgu Lina jemakan nak bagi lagi faham. Teknik tohu cokep. Saya ulang cikgu, saya ulang. Boleh. Tohu cokep. Betul. Okey. Macam tahu sumbat je kan? Tahu sumbat je. Kan? Okey. Tohu cokep ini apa dia? To ialah ayat topik. Kat situ kalau tengok saya dah cerahkan yang berwarna kuning. To ialah ayat topik. Apakah maksud ayat topik? Ayat topik ialah idea utama ataupun isi utama. Hu ialah ayat hurai. Kita kena huraikan. Apabila kita nak mengurai, kita kena tanya diri kita mengapa, kenapa. Macam tu. Kena tanya. Lepas tu kita kena beri contoh. Contoh itu ayat contoh. Kita kena tanya diri kita bagaimana nak buat perkara ini. Bagaimana perkara ini berfungsi. Seterusnya ayat kesan. Kesan itu iaitu implikasi. Ya? Dan akhir sekali ayat penegasan iaitu mungkin dan juga dikenali sebagai ayat rumusan. Saya ingatkan kembali kepada anak murid, ini ialah rangka isi karangan. Benaan isi karangan minimum ada 5 ayat, iaitu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas. Jadi di situ apabila kamu mengarang mesti ada rangka karangan. Jadi di sini saya dah beri tugasan kepada anda semua, iaitu saya sudah memberikan kepada anda borang. Apa dia Aiman? Borang apa? Tohu cokep. Cokep. Tohu cokep pun boleh, tohu cokep pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat macam mana ni cikgu? Jadi saya dah bagi tahu borang ni kepada anak murid saya. Sebab kemahiran kita ialah kemahiran menulis. Jadi anak murid saya kenalah menulis kan? Baik. Jadi saya harap masing-masing dah buat ya kerja rumah yang saya beri itu. Jadi jom kita pergi kepada rangka isi pertama. Siapa nak bagi jawapan rangka isi pertama hasil penulisan mereka? Silakan. Saya cikgu. Arni lagi. Arni ni boleh dapat anugerah pelajar paling aktif ni kan? Silakan Arni. Ini ialah hasil penulisan karangan rangka pertama saya. Bagus. Nampak sikit je tu. Cuma naikkan ke atas. Boleh tak Arni bacakan? Macam tu. Okey. Okey, dah cantik dah tu. Silakan Arni bacakan. Okey. Untuk ayat topik, punca kemalangan jalan raya ialah sikap individu. Seterusnya, ayat hurai, mementingkan diri sendiri. Selain itu, ayat contoh, memotong kenderaan sebelah kiri. Seterusnya, ayat kesan, membahayakan pemandu lain. Akhir sekali, ayat penegas, faktor kemalangan jalan raya ialah sikap individu. Okey, baik. Terima kasih. Jadi itu ialah hasil penulisan kamu ya Arni ya? Cikgu. Ya, okey. Baik Arni kan, apabila kamu buat rangka karangan tu kan Arni, sebenarnya kamu mestilah mengambil daripada bahan 1 atau bahan 2 atau bahan 3. Mesti ambil sebab tiada gunanya bahan yang diberi tetapi tidak digunakan dalam mengarang. Jadi saya nak tanya Arni, daripada rangka tu tadi, Arni ambil daripada bahan mana ya Arni? Silakan. Berdasarkan daripada rangka ini, untuk ayat topik, punca kemalangan jalan raya ialah sikap individu, saya ambil daripada bahan 1. Okey, baik. Manakala ayat kesan, membahayakan pemandu lain, saya ambil daripada bahan 3. Bermaksud rangka karangan itu apabila kamu merangka karangan pastikan kamu ambil daripada mana-mana bahan. Bagus, okey? Jadi, selesai untuk rangka pertama. Saya kan Aiman, ya, saya ada ni tahu. Teka-teki, teka-teko, ulah mati kena ketuk. Ini slot, iaitu slot apa? Okey. Teka-teki. Jadi saya ada teka-teki untuk anak murid saya. Okey. Iaitu, apakah soalan dia? Apakah peribahasa yang berkaitan dengan isi ini? Siapa agak-agaknya nak jawab? Siapa agak-agaknya? Sila angkat tangan. Saya cikgu. Okey, baik. Wardina, jawab. Silakan Wardina.
Peribahasa yang berkaitan dengan isi ini ialah malang tidak berbau, cikgu. Malang tidak berbau. Aiman nak tahu tak yang sebenarnya kalau nak mendapatkan karangan yang cemerlang, kita mestilah memasukkan ungkapan menarik. Contohnya peribahasa. Oh. Jadi apabila dalam karangan itu dimasukkan malang tidak berbau, insya-Allah karangannya akan cemerlang. Dapat markah lebih ke cikgu? Ya, dapatlah markah lebih. Begitu. Okey, baik ya. Jadi itu selesai untuk isi pertama, rangka isi pertama. Kita tengok rangka isi kedua. Baik, siapa nak cuba jawab rangka isi kedua dengan menggunakan borang tahu cokep? Silakan. Saya, cikgu. Wardina, silakan Wardina. Okey. Warna kuning. Tolak sikit ke sana, sebelah kiri ke belah kanan. Macam tu. Bagi nampak. Bukan sebelah. Begitu. Pandai. Dah nampak dah semua. Silakan Wardina. Untuk rangka isi kedua, ayat topik ialah faktor kemalangan jalan raya ialah sikap individu tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Kemudian, ayat hurai tidak ambil peduli. Ayat contoh tidak memakai tali pinggang keledar dan topi keledar. Seterusnya, ayat kesan terjadi kemalangan akan membawa maut. Akhir sekali, ayat penegasan punca kemalangan jalan raya ialah seseorang tidak patuh undang-undang. Tengok berwarna kuning tu kan. Baik, jadi bagus Wardina kerana telah berjaya menulis rangka karangan dengan menggunakan teknik tahu cokep, iaitu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegas. Tapi seperti yang saya pesan tadi, apabila kamu menulis karangan, pastikan kamu menggunakan bahan-bahan yang diberikan, iaitu bahan pertama ada punca, bahan kedua langkah, bahan ketiga ialah langkah juga. Jadi Wardina, saya nak tanya kepada Wardina kan, jadi Wardina ambil daripada bahan mana untuk rangka isi karangan ini Wardina? Berdasarkan daripada rangka karangan ini, ayat contoh untuk tidak memakai tali pinggang keledar dan topi keledar saya ambil dari bahan 2. Seterusnya, ayat kesan terjadi kemalangan akan membawa maut saya ambil dari bahan 3. Okey, betul. Bagus. Okey, jadi itulah anak-anak murid saya yang alhamdulillah dapat menjawab dengan baiknya. Jadi untuk Arni, pemudi harapan bangsa dah selesai. Dah selesai. Dah selesai, iaitu Wardina dan juga Arni. Sekarang kita beralih kepada pemuda harapan bangsa. Jadi kita pergi kepada rangka isi ketiga. Agak-agak siapa nak cuba bentangkan hasil penulisannya? Silakan. Punitan. Okey. Angkat tinggi sikit Punitan supaya saya boleh nampak. Begitu. Bagus. Okey, silakan Punitan. Okey, rangka isi karangan saya ialah ayat topik langkah mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Manakala ayat hurai secara berterusan. Selain itu, ayat contoh kerajaan adakan kempen keselamatan jalan raya. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Seterusnya, ayat kesan masyarakat akan sedar kepentingan berhati-hati di jalan raya. Akhir sekali, ayat penegasan cara mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Okey, baik. Terima kasih Punitan. Seperti biasa, pastikan rangka karangan kamu menyentuh bahan-bahan yang diberikan. Tapi Punitan, saya nak tanya Punitan. Okey, Punitan boleh turunkan hasil penulisan Punitan. Saya nak tanya. Punitan, berdasarkan rangka karangan yang kamu tulis tadi itu, bahan mana yang kamu sentuh? Bahan mana? Berdasarkan rangka isi karangan saya, ayat topik langkah mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen ialah bahan 3. Manakala ayat contoh kerajaan adakan kempen keselamatan jalan raya, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu ialah bahan 2. Okey, betul. Bermaksud dalam rangka karangan itu tadi ada bahan 3 dan bahan 2. Tapi kan Aiman, seperti tadi saya dah sebut, ciri-ciri karangan cemerlang ni dia kena ada ungkapan menarik. Tetapi ada lagi tahu, ciri-ciri karangan cemerlang ni kita mesti ada penanda wacana. Oh, penanda wacana? Macam penanda mana tu, wacana cikgu? contohnya selain itu, di samping itu. Oleh itu. Betul, pandai oleh itu. Kadang-kadang kadang-kadang penanda wacana ini boleh merangkap peribahasa. Contohnya kan apabila pelajar itu untuk memberi isi utama ataupun ayat topik kan Aiman,
Contohnya kalau kita tengok jawapan untuk rangka karangan untuk punitan tadi, dia kata langkah mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Jadi kalau nak memasukkan penanda wacana merangkap ungkapan menarik, cadangan saya ada bagi satu cadangan, iaitu sudah terang lagi bersuluh, langkah mencegah kemalangan jalan raya hendaklah melalui kempen. Baru cantik. Wow. Macam tu kan. Jadi kita gunakan ungkapan menarik. Bila kita nak masuk ayat hurai, kita gunakan penanda wacana ayat hurai. Hal ini dikatakan demikian kerana. Jadi ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Barulah karangan kita cemerlang. Saya cuba, cikgu. Boleh? Biar lambat asal selamat. betul, Boleh ke, cikgu? Betul. Maksudnya biar lambat asal selamat. Kalau nak cepat-cepat nanti kemalangan jalan raya akan berlaku. Kerana malang tidak berbau. Pandai. Pelan-pelan kayuh. Pelan-pelan kayuh kan. Okey, cikgu. Okey, baik. Jadi kat situ, bila kita masuk ayat contoh, letakkan contoh. Contohnya, misalnya, tamsilnya, barulah ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Bila kita masuk ayat kesan, tulislah kesannya, manfaatnya. Kalau berdasarkan hasil penulisan punitan tadi, kita boleh tulis kesannya masyarakat akan sedar akan kepentingan berhati-hati di jalan raya. Dan akhir sekali ayat penegas. Ya. Ayat penegas ni pun kita boleh letak ungkapan menarik. Kalau pandai macam mana nak masukkan, kita boleh letak tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata bahawa cara mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Jadi mesti Aiman tertanya-tanya, cikgu apa maksud tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, Apa orang maksud tak kata dia, cikgu? itu. Maksud dia jelaslah, itu saja. Jelas, dah sangat jelas. Okey, saya cuba, cikgu. Saya cuba. Boleh. Macam mana, cikgu? Menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Macam mana, cikgu? Menyesal, sesal dahulu Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Yelah, kena boleh memandu. guna, cikgu? Boleh. Kalau pandai kaitkan, ya itu apa tahu? Macam memandu laju, tergopoh-gopoh kan? Tidak mementingkan diri sendiri. Apabila berlaku kemalangan, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tiada berguna. Barulah sedih lagi kat rumah kan. Pandai kaitkan Okey, peribahasa. Baguslah, saya suka. Jadi anak murid saya dengar je tu kan. Tak apa. Kita pergi pada rangka isi keempat. Agak-agak siapa yang boleh jawab? Tu tengok Pemuda Harapan Bangsa tu. Ini pencetus ummah ni. Bakal pencetus ummah ni. Afiq, silakan Afiq. Senyum manis, senyuman dia amat manis tu. Silakan. Baik, cikgu. Ini. Okey, tinggi sikit. Tinggi sedikit. Okey, boleh. Silakan. Rangka isi karangan saya ialah ayat topiknya individu mesti mempunyai kesedaran. Ayat huraian pula ambil cakna tentang undang-undang jalan raya. Ayat contoh pula jangan memandu laju dan mengekori kenderaan terlalu dekat. Ayat kesan masyarakat akan sedar kepentingan berhati-hati di jalan raya. Ayat penegasan yang terakhir cara mencegah kemalangan jalan raya melalui kempen. Okey, baik. Terima kasih, Afiq. Seperti biasa, Afiq mesti dah tahu kan? Daripada rangka karangan yang Afiq tulis tadi, Afiq ambil daripada bahan mana, Afiq? Ambil pada bahan mana? Daripada rangka karangan ini, ayat topik yang saya ambil ialah individu mesti mempunyai kesedaran yang diambil pada bahan 1. Baik. Manakala ayat contoh pula jangan memandu laju dan mengekori kenderaan terlalu dekat. Saya ambil pada bahan 2. Baik, betul, bagus. Jadi di situ ada 4 rangka. 4 rangka. Kenapa 4 rangka? Sebab kamu boleh menghurai karangan dengan jelas, iaitu, dan satu lagi, 4 rangka itu. Kalau anda semua perasan, 4 rangka itu, 2 rangka ialah punca, 2 rangka ialah langkah. Jadi bermaksud biarlah seimbang. Kalau fokus soalannya punca dan langkah, bagilah seimbang 2 isi punca, 2 isi langkah. Dan setiap rangka haruslah menyentuh bahan yang diberikan, iaitu 3 bahan. Baik, jadikan
tak seronoklah kalau tak ada teka-teki. Betul lah cikgu. Jadi kita kena ada, ini sebenarnya, ini ialah pantun 2 kerat tau Aiman. Pantun 2 kerat masa saya kecil-kecil dulu. Teka-teki, teka-teko, ular mati, kena ketuk. Gitu. Jadi, jom soalan saya. Apakah peribahasa yang berkaitan dengan isi ini? Siapa nak jawab? Oh, Punitan. Antara pelajar yang rajin menjawab. Cepat Punitan, silakan. Cikgu, peribahasa yang berkaitan dengan isi ini adalah pandu cermat jiwa selamat, biar lambat asalkan selamat, dan itu saja. Dan itu saja. Okey, pandu cermat jiwa selamat, biar lambat asal selamat. Ada lagi tau, malang tidak berbau. Tadi Aiman sebut tadi, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Boleh juga. Jadi mungkin kita boleh masukkan slogan, ingatlah orang tersayang. Boleh juga. Okey. Jadi di situ inilah dia benaan rangka isi karangan, iaitu mesti ada, kita gunakan borang ini, iaitu teknik tahu cokep. Cuma saya nak kredit sedikit, teknik tahu cokep ini telah diilhamkan oleh Kit Celik Mengarang Selangor. Saya gunakan, dan teknik ini memang seluruh negara sudah gunakan, dan teknik ini pun ada dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi harapannya apabila kamu mengarang, mesti merangka dahulu. Rangka karangan dengan menggunakan teknik tahu cokep supaya kamu dapat karangan yang cemerlang. Didik TV KPM